أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. قال مصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلوم في الدارين آمين. الحمد لله wa syukurillah ala ni'matil iman wal islam wal ihsan. Alhamdulillah, banyak syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya, dengan hidayahnya, dengan petunjuknya dapat sama-sama kita berhimpun di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat sama-sama kita duduk pada majlis ilmu. Mudah-mudahan keberkatan, kerahmatan sentiasa dilimpahi kepada kita. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan kita, baik berurusan dunia dan juga urusan akhirat. Kata Tuan Pengarang rahimahullahu ta'ala, jadi jadual kita ubah sikit lah. Patut hari Senin, ubah hari Rabu. Dapat mudah-mudahan ada lah sini tu. Dan kata Tuan Pengarang rahimahullahu ta'ala, surat 112, iaitulah berkaitan dengan bab ibadat puasa lah. Sabda Nabi tak? Maka kesempurnaan puasa itu, kata Tuan Pengarang rahimahullahu ta'ala, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, maka bermula kesempurnaan puasa itu ialah bahawa engkau menjaga seluruh anggotamu daripada membuat sesuatu yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Mana segala anggota kita ni, yakni tiap-tiap manusia, tiap-tiap hamba Allah Ta'ala ni, dikalaukan manusia, Allah Ta'ala menjadikan dia tu dengan beberapa jenis anggota. Panggil, kalau panggil panca indera, panca indera yang 6. Dan ataupun anggota di dalam ilmu tasawuf 7. Kalau dalam ilmu sulul ni kata 6. Mana? Pelihat, perasa, pendengar, penyetuh, pencium. Mana kata tu di dalam ilmu usuluddin. Adapun dalam ilmu tasawuf yang perlu kita kejaga kesempurnaan, nak boleh ibadat puasa kita ni jadi sempurna, yang mana tidak termasuk dalam perkataan yang dikasabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi kata, kam min shaimin, berapa ramai orang yang puasa, laisa lahu minan siyami illa ju'ul wal atashu. Termasuk juga pada puasa yang sunat. Masuklah. Bukan puasa Ramadan saja, puasa sunat. Puasa Isnin, Khamis ke, ataupun puasa 3 hari dalam masa sebulan, yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikutlah. Maka Nabi kata nak sempurna akan puasa supaya tak termasuk dalam hadis yang mengatakan berapa ramai orang yang puasa hanya mendapat lapar dan dahaga. Mana kata
puasanya tak sempurna, puasanya tidak ada apa-apa nak dapat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, hanya dapat lapar dan dahaga sahaja sini, pahala tak ada sekabut. Maka disuruh kita menjaga akan seluruh anggotamu daripada membuat sesuatu yang dibenci. Mana? Tangan, kaki, mata, telinga, mulut, perut dan kemaluan. 7 tak? Kaki, tangan, mata, mulut, telinga, mana perut dan juga kemaluan. 7 perkara ni yang patut kamu pelihara daripada perkara yang dibenci oleh Allah. Benda perkara benci ni, tiap-tiap perkara yang derhaka kepada Allah, itulah perkara yang Tuhan benci. Hak benda hak derhaka. Hak derhaka mana? Bukan derhaka di sisi kita dah, derhaka di sisi Allah Ta'ala yang termasuk dalam Al-Quran. Yang mana diceritakan dalam kitab Kabair, 70 dosa besar. Tu dosa besar. Apatah lagi dosa-dosa yang kecil pun termasuk jugalah. Dosa kecil pun kita kena pelihara, kena jaga juga. Maka dia kata daripada seluruh anggotamu daripada membuat sesuatu yang dibenci oleh Allah, maka engkau mesti menjaga mata. Mana? Anggota 7 tu. Maka apabila masuk bulan Ramadan, bila kamu berpuasa, maka engkau mesti menjaga mata daripada melihat perkara-perkara yang diharamkan. Tapi bukan jaga mata ni suruh jaga pada ketika puasa je. Puasa kan dok kena jaga belaka. Hatta bulan ada puasa pun kena jaga juga. Mana kata kalau lah puasa kau lebih jaga lagi takut bimbang ibadat tak jadi benda satu ni. Maka dia kata hendaklah engkau mesti menjaga mata daripada melihat perkara-perkara yang haram. Mana mata? Sebab itulah nak tahu mata ni, cara kita nak mensyukurkan nikmat mata, maka kita kena tahu apakah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mana berkaitan dengan mata. Allah Ta'ala kena tahu apakah yang Allah Ta'ala menjadi tujuan, apa Allah Ta'ala menjadikan nikmat mata. Bila kita tahu tujuan Allah Ta'ala menjadi mata, maka di situlah kita akan mensyukuri nikmat mata tersebut. Seperti mana yang disebut oleh mana? Iaitulah di dalam kitab Menawar bagi hati disebut nak tahu akan segala, nak tanda kita nak syukur, nak hindar daripada maksiat mata ni, mana kita kena tahu juga apakah tujuan yang Allah Ta'ala menjadikan mata. Maka kebaikan mata ni banyaklah. Sama ada kebaikan yang betul dunia. Mana dunia? Kita nak buat kerja, nak kena tengok. Nak beli kena tengok juga. Barang-barang bukan main pilih murah ni pakai beli, bakal ambil selalu. Tiba-tiba time cek sungguh, Allah rupanya banyak lubang, penuh lubang saja ibaratnya. Kita beli kereta, tak mau tengok dah apa bakal jadi cahaya lalu lah, tak mau tengok. Tiba-tiba beli sudah bayar, Allah nyesalnya beli apa kau beli juga ni, dah tak tengok, orang suruh tengok, tak tengok dulu. Sebab tu kena tengok, ada juga perkara tempat yang kena tengok. Dan juga yang berguna untuk keakhiratan, mana? Seperti tengok tempat-tempat ilmu, seperti melihat kitab. Kita tengok kitab awal dalam pengajian ilmu, tengok tu pun biar pun tak faham pun tengok pergi Mana boleh tak? Boleh pahala, boleh ganjaran. Mana ganjaran pahala melalui mata. Tengok. Dan kita tengok mana Al-Quran. Bukan kata Quran ni tengok hak dalam, tengok saja isi Quran pun, kulit pun tengok, boleh pahala dah dari segi mata. Dan tengok pada tempat belajar ilmu agama. Kita mari jalan ambil keluar daripada rumah, mari surah apa ni, tempat nak menuntut ilmu agama. Sebab itulah kata Sayyidina Ali, so kita ni tuntut ilmu ni. Kata Sayyidina Ali, alaikum bil ilmi, wajiblah di atas kamu dengan menuntut ilmu. Bila ni? Qabla an yurfa'a, sebelum ia diangkat. Mana kata setengah daripada tanda akhir zaman, ilmu agama akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Akad lagu mana ni? Lalu kata Imam Ghazali, wa raf'uhu mautu ruwatihi,
Iaitulah dengan mengangkatnya akan ilmu itu dengan kematian daripada alim ulama. Tak, kita tengok hari ni banyak mana? Tak, alim ulama kau sehari kau tak ada. Tak, baru ni dah mana ulama kita, tak, tuan guru kita tak ada dah. Tak, Syekh Nasri ada dah. Tak. Rugilah orang yang tidak mengambil ilmu dengan mereka. Tak, dengan orang-orang nak cari orang setara dia, payah dah. Tak, kalau ada pun ada tak samalah dengan setara dia tu. Para alim ulama. Tak, seperti mana Imam Ghazali, Imam Syafi'i rahimahullah taala. Orang nak boleh sama dengan Imam Syafi'i? Tak ada. Tak ada orang boleh jadi mujtahid. Tak, walaupun orang tu dah awal tu kita tak pakai mazhab, tipu lebong lelaki tu. Apa? Tak ada orang boleh, mana? Tidak ada orang boleh menandingi Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan tak. Dan juga Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik dan Imam boleh? Empat mazhab tersebut tu. Imam Hanafi. Perkara ni tak ada orang nak boleh tanding dengan ilmu. Sebab itulah orang nak boleh jadi mujtahid muktabar ni, dia kena buat hukum diri. Tak boleh tiru orang. Tak ada yang berlaku pada alim ulama nak tiru, nak ambil nak keluar satu hukum. Tapi tiba-tiba cek-cek bagus dah, tiba-tiba ada keluar juga mana pendapat Imam Syafi'i buat keluar. Maka tak boleh lagi imam mujtahid. Orang nak jadi imam mujtahid ni bukan mudah. Tak, dengan bagian orang cara Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ia karya Al-Ansari. Hebat dah dia. Tak ada mazhab lagi. Mana? Masih lagi belakang kita ni karya Al-Ansari Asy-Syafi'i, bermazhab Imam Syafi'i. Kita baru baca 2-3 lah. Mana? Tak boleh mazhab ni panggil Nabi tak ada buat. Benar. Tak. Dah nak buat gua ni. Tak. Nak ayat nak tanding dengan ulama tu tak ada lah. Sebab itulah imam kata Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia kata alaikum bil ilmi, dirajiklah atas kamu dengan belajar. Dengan belajar ilmu sebelum dia diangkat. Mana? Dengan mematikan daripada para alim-alim ulama. Sebab apa tu? Wa inna ahadan lam yulad, jika sesungguhnya seorang tidak dilahirkan dengan keadaan berilmu. Tak ada orang beranak-beranak tahu belaka, tahu bab ni tak ada. Kita anak kita pun kalau tak terus makan pun tak tahu nasi, benda nasi tahu. Kalau kita dak royak ke dia ni nasi tak tahu, pak sudah lah. Nak royaknya tak ada orang manusia hamba Allah Taala mana dia tiba-tiba keluar daripada perut mak ayah dia berilmu lalu dah. Dan lalu kata wa innama ilmu bitta'allumi, dan sesungguhnya ilmu itu diperolehi dengan belajar. Belajar mesti ada guru. Tu panggil belajar. Dah kalau baca tak panggil belajar. Tu mutalaah. Panggil ya batulah bil ilmi, perolehi dengan belajar, dengan mengadap guru, mesti ada gurunya. Barulah tak jadi sesat. Sebab itulah kata ulama, malam syaikhahu, barang siapa yang menuntut ilmu, yang mencari ilmu dengan tidak ada syekh. Mana cari ilmu? Dengan belajar, dengan duk selidik, faham diri. Ulama kata ni, ni tak boleh ni, rupanya ingat ke boleh. Padahal ada lagi perbahasan ulama. Faham kok dia gitu je. Maka katanya fa syaitanu syaikhulah, maka syaitanlah akan jadi guru dia. Bila syaitan jadi guru kau ni, jadi keras kau, katak dok derih dah. Orang kata salah, tak betul dia semacam. Tak boleh nak mengalah langsung. Bila kata dalih kau tu, dalih kau ni macam-macam, nak benar juga. Tu panggil. Mana? Kerana ilmu yang tidak didasari dengan menuntut ilmu. Sebab itulah Nabi kata talabu ilmi faridatun ala kulli muslimin. Hendaklah kamu menuntut ilmu, faridatun, menuntut ilmu. Bukan Nabi suruh tengok cari gitu dah. Nabi suruh tutup mesti belajar dengan guru. Mesti ada tok guru hak duk mengajar tu. Dan guru dia ambil dengan guru dia sekian, nak belajar dengan guru dia sekian. Dan katanya lagi bahawa senaklah mana ni setengah daripada lagi dah kita jauh tu. Ni nak menyatakan kata ni, mata ni dijadikan oleh Allah Taala mana pada perkara-perkara yang kebaikan. Orang panggil nikmat, tengok tempat majlis ilmu, tengok masjid,
Tengok tempat yang baik, ikutlah. Ikut tempat yang baik lah. Mata dia tengok pun boleh pahala dah. Lepas tu tujuan pergi sejih tu, tu tak kira, tu hak aridi baru datang. Mana gitu betul dah nak mari sejih, tapi tiba bila datang paling ke mana? Dah molek kasut mahal banda berapa ratus ni. Ambil dulu tu lain tu pahala dosa pula. Tapi ayahnya di segi mata dia tengok sejih ni, mana boleh pahala dah. Lepas tu hak curi tu aridi hak baru datang ni dia. Hak baru datang ni dosa lah tu. Ni nak katanya mata ni tengok pada tempat, tengok pada jalan, nak pergi sejid, bukan sebut subhanallah, bukan kata sebut, bukan berzikir pun, mata tengok je pun diberikan kata ganjaran oleh Allah Ta'ala, nilai si Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia kata memeliharakan akan segala anggotamu, memeliharakan mata itu daripada melihat perkara-perkara yang haram. Kenapa perkara-perkara haram ni? Seperti mana setengah daripadanya melihat akan perempuan yang mahram, tak perempuan yang ajnabiyah. Perempuan yang mahram tak apalah adik-beradik kita. Perempuan yang mahram, yang ajnabiyah, dengan keinginan syahwat. Sebab itulah mana Allah Ta'ala suruh kita jaga mata ni. Seperti mana kata Allah Ta'ala, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Allah Ta'ala katakanlah hai Muhammad kepada orang mukmin, orang beriman. Kata lagu ni ya Rasulullah, ya Muhammad, mana yaghuddu min absarihim, mana laki-laki kepada laki-laki beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka. Sekat lagu mana? Yang ni dia tidak memandang kepada perkara-perkara sekat. Ada tengoklah. Kalau tengok hak kali pertama tu tak apalah, nak warna terpandang. Terpandang, maka tak apalah. Kalau panggil tengok terpandang, maka berpaling. Tak tengoklah. Tengok kali yang kedua, itu tengok tengok dengan pandangan syaitan. Tapi jangan anggap pula tengok pertama itu panggil tak apa, tak salah. Tiba-tiba tengok lama. Belum pertama kali sekali ni boleh tengok ni. Tengok yang kedua tak boleh dah. Ni haram juga. Siapa dak kelik Allah dia kata, siapa dia comel tengok dak kelik. Ni tak boleh lah. Siapa menimbulkan segala nafsu syahwat, ni haram. Dan lagi pula kata Allah Ta'ala, wa yahfadhu furujahum, dan peliharakan olehmu dan pandangan dan memelihara akan kehormatan kamu. Mana kemaluan kamu? Mana kemaluan? Farak lah. Panggil dari mata turun ke hati lah, itu tengok, asal tengok dulu jetak. Dia kata kalau boleh orang ni sedap juga ni. Bukan dia nak nikah, dia kata kalau kita nak buat bini baguslah dia ni. Sebab itulah kalau orang berkahwin kerana nafsu syahwat tak kekal lama, kejap lah. Ya sedap benda tu sekejap je. Kalau orang nikah kau mana sebulan dua, lepas tak ada dah. Lepas tu nak tengok lah lagu mana keadaan rumah tangga terurus ke tak, rajin ke tak. Tapi kalau orang menikah kahwin ni kerana apa? Kerana lillahi ta'ala, kerana nak didik dia, tengok lagu mana perangai dia, agama dia, maka inilah hak berkekalan. Mana kalau nikah dengan nafsu tak puas pula, dia tengok orang lain nak pula, dia kata ni tak jadi mana bini aku ni. Tengok ni apa jadi, kalau jadi bini nak nikah orang lagi. Wah, nikah orang lagi pula tak jadi pula, pakepat tak jadi lah, lepas tu cerah pula, nikah pula, begitu ramai. Kenapa? Kerana tujuan dengan nafsu syahwat, tak kekal. Tapi kalau menikah kerana Allah Ta'ala, dah berkahwin kerana nak didik nafsu kita, nak merendahkan nafsu kita daripada melihat perkara-perkara yang haram, maka di situ ada keberkatan. Bila keberkatan hidup ni mana? Serta bahagia dengan rumah tangga.
pilih dengan agama ni, dia akan jaga kita. Dok cakap kosi, dok cakap ukang-ukang pergi jumpa orang, dok cerita akan aib-aib suami dia. Ni jawab comel tapi Allah pergi jumpa saya cerita habis pasal pada lakai pun cerita orang ni teruk tu. Nak ayatnya. Dan lagi pula dia kata, sebab itulah dia kata melihat Allah Ta'ala kata azkalakum, memelihara akan mata kamu dan memelihara akan kemaluan furujahum. Mana bila tengok kenang, bila kenang detik dari hati, dari hati bagi nafsu. Terang orang kali gua ni makan dak orang puang gua dan ngayak gua habis ya. Dah cari boleh belaka. Ni terbahaya. Asal tengok je. Maka nafsu saya terang. Dia kata kalau mu boleh ngajah ni mu lah hebat sekali. Orang lain dah ada challenge dah mu ni. Dah kapung ni. Memang kenal ni. Lalu dah. Setan mari cocok. Mari gini-gini ni. Bila boleh pula. Maka dia akan turun di perut. Turun kemaluan. Maka kemaluan lah akan mengiyakan perzinaan tersebut. Asal tengok tu. Itulah Allah Ta'ala suruh. Mana mula-mula ni kena pelihara mata dulu. Tunduk mata, jangan nak tengok. Takut terdetik mari hati, sudah. Tidur malam duk koyak, tak kepala atas hari koyak seorang. Semaya pun duk ngak. Kau ni nak semaya duk wasyuk mana? Tak teringat kau tu. Sebab tu Nabi suruh kita mana? Tunduk mata saat ni tu. Ni payah ni. Betul apa panggil, sebab itulah payah ni Nabi suruh mana? Tunduk panggil memelihara, menyekat daripada melihat. Bukan suruh pejang payah juga. Kita nak berjalan tengok apa pejang Allah degung keluarga hati api dah pas pita pula. Suruh sekat. Mana walaupun dari tepi pun nak tengok awak dah tahu gitu. Awak dah tahu gitu, jangan pandang. Sebab itulah Nabi suruh jaga apa ni. Suruh jaga dari segi, sebab tu haram dia pakai bau-bauan yang menarikkan. Asal dah mau tengok dah. Lalu wabang. Allah apa ye? Awak depan dekat pulas sikit ni. Mau pulas sikit ni. Rasa dak hafal sikit lagi. Rasa nak tengok mana nak tengok juga lagu mana pun. Apa ni? Perkara yang menarikkan akan nafsu syahwat, sebab tu haram. Mana? Lalu kerana Allah Ta'ala kata sesungguhnya dan yang demikian itu yang lebih suci bagi mereka. Mana? Lebih bersih. Batu Allah Ta'ala kata qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatin khashi'un alladzina hum li furujin hafizun. Allah Ta'ala kata berjayalah orang mukmin yang boleh yang solat dia khusyuk, yang boleh memelihara akan kemaluannya daripada perkara-perkara yang haram. Ngam zina, ngam dia boleh pelihara belaka. Dan lagi pula dia kata mana? Dan dengan itulah azkalakum, demikian itulah lebih suci bagi mereka. Allah Ta'ala mengetahui tentang apa yang mereka kerjakan. Sebab tu Nabi suruh kita pelihara, Allah Ta'ala suruh pelihara daripada melihat perkara yang haram. Lagi pula orang yang nak melihat perkara-perkara yang haram, kata Nabi SAW, nak menyebabkan daripadanya hilang kemanisan daripada melakukan ibadat pada Allah. Hilang manis. Sebab itulah nak setengah daripada kita nak dapat daqaiqil ni'ami. Panggil hak sifat rahim kasih sayang Allah Ta'ala ni, dia tertentu pada negeri akhirat. Akhirat je. Bagi hamba yang mukmin. Tetapi Ar-Rahim ini terdapat juga pada hambanya yang mukmin di negeri dunia. Mana? Daqaiqin ni'ami, sehalu-haluh nikmat. Mana? Yang dikatakan di dalam kitab Muniyatul Musalli, orang yang mana sembahyang dengan keadaan khusyuk, yang mana dia kemanisan dalam beribadat seolah-olah dia mendapat syurga yang segera di dunia. Dengan khusyuk, dengan manis buat ibadat Allah, sedapnya dak manis ting. Dengan kuih, dengan tu sedap dia lagi. Sedapnya kemanisan buat ibadat pada Allah Ta'ala ni.
maka di situ Allah Ta'ala bagi dah kemanisan dia nak buat ibadat pada Allah Ta'ala. Maka di akhirat nanti betul-betullah dia akan dapat kemanisan tersebut. Tapi setengah pada nak dapat kemanisan itu, Nabi kata hendaklah kamu memelihara akan pandangan matamu daripada melihat perkara-perkara yang haram. Sebab tu kita kena ajar nafsu kita ni, kena didik nafsu ni. Setengah daripadanya iaitulah dengan puasa lah. Dengan ibadat puasa ni. Tapi tak puasa ni kok dok tengok juga benda-benda haram. Tengoklah benda-benda haram, tak kira lah tengok mana pun. Ataupun dan mesti menjaga lidah. Setengah daripada nak dapat kesempurnaan mana iaitulah untuk mendapat kesempurnaan dunia, untuk mendapat kesempurnaan mana iaitulah dengan memelihara akan lidah, memelihara akan mata lagi, mata lagi lah daripada perkara haram. Sebab itulah kata Imam Abi Abdullah Al-Haddad rahimahullah ta'ala, dia kata bahawa orang mukmin yang betul-betul mukmin, dia hendaklah memelihara diri daripada perkara yang baik. Memelihara daripada baik. Mana baik? 3 perkara. Pertama, dia tidak boleh melihat orang mukmin lain dengan pandangan rendah dan hina dan kecil. Dia berasa dia lebih. Sebab tu dia tengok orang mukmin tu, dia tak buat kerja ni, tara ni tak sentiasa tengok ini, dia ni menda kok, tak miskinnya, harta pun tak ada, tak duk begitu langsung ni, tak. Mana? Sebab itulah dia tidak boleh melihat orang mukmin ni dengan keadaan rendah dan hina dan kecil. Hina ni mana? Hina lah di sisi dia. Dia pandang hina mana, dia suka tengok hina mana, tengok ujung-ujung jari, malah nak tengok, malah nak jumpa pun. Bila tengok orang pakai miskin, mukmin yang susah, mana kalau tengok ujung-ujung je, dia kata layang biar susah situ. Bukan dia lah aku nak kita tolong mu dah. Contohnya. Dan yang kedua, iaitulah tidak mengintai aurat dan keaiban orang lain. Ke mana? Duk sengelai nak tengok aib orang. Sebab tu kan kalau orang mak kita manusia ni, dia kena ada 2 perkara je. Penglihatan seseorang jadilah penglihatan mata lebah. Lebah ni bila dia tengok orang, dia akan sentiasa, walaupun nampak orang terburuk, dia sentiasa mencari kebaikan. Nampak dia ni teruk ni, tapi benda kebaikan hak boleh ambil daripada dia. Benda hak boleh ada pada dia. Tetapi jangan jadi kamu seperti mata lalat. Lalat sentiasa nak cari buruk, walaupun orang tu baik sekalipun, dia akan cari gak buruk walaupun sikit. Hari dapat orang ni baik bagusnya, tengok benda dah kena sikit je, sudah dia janji habis. Ibaratnya orang ni dak rajin buat baik langsung. Nak carinya kesalahan orang, nak carinya aib orang. Sebab itulah orang yang sentiasa muka aib sesama sendiri di dunia, esok Allah Ta'ala akan buka aib dia. Yang mana kita kalau boleh nak Allah Ta'ala tutup aib kita, tak boleh orang nampak. Aib ni benda hak tak molek lah hak kita buat. Sama ada kita buat tengah malam ke, orang tak tahu, kata kita je kita tak tahu. Tapi wahai Allah Ta'ala tutup aib kita. Tapi bila kita pergi buka aib orang di dunia, cerita pasal keburukan orang ni, cerita dia ni gini, orang tak tahu pun dia buruk mana, tahu mana. Malaikat kalau nisbah, kalau kata malaikat mengumpat yang diharuskan, tak apalah. Mana mengumpat yang diharuskan? Seperti mana contohnya orang nak menikah. Nak menikah, dia tanya jiran sebelah, tunang dah, lagu mana anak dia ni molek ke dah? Kita tahu dah memang perangai jahat, wajib kita kena sebut sesa-sesa. Sebab apa? Sebab dia nak buat kerana dia tanya ni tujuan nak buat ibadat. Menikah tu kan ibadat. Bila ibadat wajib kita sebut sesa-sesa dengan betul lah. Jangan kita tambah pula, asal sikit lagi tambah pula ajinomoto, tambah ke sedap pula. Bakal orang kita pun tahu dak senyap gitu lalu. Tak mau cara dah. Mana kata situ, mana melihat jika mata, jangan kamu mengikuti aurat dan melihat keaiban orang. Dan yang ketiga, tidak selalu melihat kepada kelazatan dunia dan merasakan keselesaan supaya nafsu tidak selalu mencarinya. Mana?
Tidak selalu melihat kelalatan dunia. Tengok orang pakai, oh sedap kot kalau ada kereta ni. Kenapa orang panggil dak akan puas dunia ni? Tengok kereta baru siapa, wifi baru. Dak baru tu baik. Dak lama baru pula. Tak boleh kena cari pula sikit lagi. Dah habis. Betul dah habis. Hari ni mana model terbaru tu baik. Orang panggil Mavi terbaru. Tu baik pula hak Mavi baru ni. Beli. Dak asal apa dah boleh dah. Lalu nak cari lagi kata hebat. Tu baik pula hak SE, hak sport pula. Habis Cari pula nak pula. Cari pula harta jual tu, cari pula apa sehari-hari sentiasa nak mencari kelalatan dunia. Dan lagi pula merasa keselesaan supaya nafsu tidak selalu mencarinya mana. Bila tengok mana sentiasa bersyukur dengan Allah Taala. Padah kacil pun kacil lah. Asalkan ada ujang sudah dak pandai. Ekor pun ada, semuanya ada panggil. Mana boleh buat teduh kata padang dah. Mana kata tidak terlampau lah. Bukan tak boleh mencari ni. Mana kata dengan dunia tersebut dia akan sentiasa tak cukup. Bukan kata cukup tak. Kalau bila orang kerja dunia ni, semakin hari kau makin nak, semakin hari kau makin nak. Kau ada dah pun rasa dah cukup. Bila dah cukup dah, dia akan buat segala perkara yang nak memuaskan nafsu, walaupun perkara tu haram sekalipun. Kenapa? Nak cepat kaya. Jual dadah pun dadah tak kira dah. Yang penting boleh harta, nak boleh kau kekayaan. Tak sebut. Anak situ. Sebab itulah dia kata tak perlu melihat kepada kelalatan dunia. Tengok hak berpadang dah hak ada. Tengok tu boleh. Tengok sekadar tengok je lah. Anak padang ni mana terdetik dah hati berasa nak benda tu. Orang panggil berangan-angan panjang. Nak sekian-sekian. Habis itu. Dan yang keseterusnya iaitulah memelihara akal lidah. Lidah ni hak paling berat ni. Orang kata lidah tak bertulang. Bila tak tulang, nak sekat ke mana? Itu tubik habis. Itu tubik habis. Hak menyarut, hak padalah kain, hak luar kain. Hak menda, hak dok molek, hak padalah hutang pun tubik juga. Tubik habis. Abang mulut ni. Lidah ni, dia kerana lidah ni dia tidak bertulang. Maka dikata memelihara akal lidah daripada bercakap dengan perkara yang tidak berfaedah. Tak berfaedah dia. Sembang saja-saja kosong. Sudah terawih, contoh kalau semayang, sudah terawih, mana lepak kedai akal tu. Lepak kedai kopi tu sembang dia, bukan sembang benda tempoh, sembang biasa lah. Sembang bak ngai, sembang bak tu, sembang yang tidak ada memberi manfaat. Dosa ke? Tak dosa. Ada dosa. Cuma panggil tak ada memberi manfaat. Tak ada benda satu lah, kosong. Pahala pun tak ada, dosa pun tak ada. Tak ada pahala. Orang panggil kalau timbangan berat neraca tu tak berat. Duk gitu je. Sedangkan kita ni hari-hari buat dosa pada Allah Taala. Bukan dah akal buat tu, walaupun cakap benda kosong, ada lagi benda lain hak dosa yang kita buat kepada Allah Taala. Dan lagi pula dan menjaga lidah daripada dia berfaedah. Hak bila faedah pun kena jaga. Apatlah lagi berada perkara-perkara yang haram. Seperti itulah dak kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bahawasanya hak paling berat sekali bila tanya orang, ya Sayyidi, wahai Abu Bakar, ya wahai Abu Bakar, apa ke hak paling berat kali bagi dirimu nak jaga ni? Maka dia pun jelai lidah, ya ni hak ni lah hak paling payah sekali nak jaga. Baru mulut ni dia tidak bertulang, bila-bila masa dah tubik. Kalau dalam dia nak marah kok, sudah. Dak marah dah apa, relax tenang dak benda. Tai nak marah kok habis. Gini perangai weh. Boleh tahu dah sesa tubik belaka. Hak dalam kain, hak nu tubik belaka. Habis tubik. Hak bini dia pun tubik juga. Dah nak marah. Mana tak tu nak pelihara kan dia? Pelihara dengan hak dalam mang ni. Sebab itulah hati ni kena baik. Sebab itulah Nabi kata apabila idza fasada jasadu kullu wa idza mana itulah inna fi jasadi mudghah idza salaha jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu. Hati apabila dia baik, maka baiklah segala jasad. Walaupun dia nak marah setara mana pun tak keluar, sabar cakap lembut begitu lah. Hati ni nak marah nak kira dah.
Tapi ngano ni, jangan mainlah awang weh kat ikan tu pula. Rasa nak marah dah gerang dah tu. Tak gerang dah. Tapi boleh cakap lembut apa? Sebab hati dia tenang. Hati dia baik. Hati dia sentiasa mana? Ayat itulah bergantung dengan Allah Taala. Kalau hati tak molek, hati tak comel, mana hati kotor, hati banyak penyakit, situlah yang mari. Selih sikit je benda. Nak silap bukan orang langgar pun dia jalan dah lah, dia tengok telefon orang langgar ni, nak terlanggar dengan bah orang. Dia marah orang habis. Nak buat report, buat sama macam-macam. Dah langgar boleh settle masalah pun. Macam-macam akan berlaku. Punca ni, punca dengan hati tersebut. Dan lagi pula dia kata memelihara akan telinga daripada mendengar perkara-perkara yang diharamkan. Kerana orang yang mendengar orang yang mengumpat adalah sama dosanya dengan orang yang mengumpat. Dan juga kena memelihara akal telinga daripada mendengar yang haram. Mana? Mendengar yang haram. Tak seperti mendengar perkara-perkara bid'ah. Mana? Seperti mentera-mentera. Mentera, hai mambang tanah mambang air mambang api. Cerita buat apa ni? Orang panggil cerita buat puja-puja jin ni. Oleh tu. Perkara tu. Dan mendengar akan perkara-perkara sihir. Orang baca sihir ni, sihir tu. Ayat ni. Nak sihir. Dan juga mendengar daripada orang yang mengumpat. Kita tak ngumpat. Dah, dia je mengumpat. Dah apa dekat sini? Kita orang cakap, kita dengar je lah. Maka kata Nabi, al-mutakallimu wal musam'un, orang yang berkata-kata dan orang minah asyarikani, berkongsilah kedua-duanya, ismun, dosanya. Orang dengar pun dosa, orang hak cakap pun dosa juga, Nabi kata. Dah kita dengar je. Dah buat benda pun dengar je dia cakap. Mengupak, dia kata ke dia, kata ke dolah macam mana. Kata dolah. Tentang dolah ni sekian kita hak nak dolah ni tentang hak dolah buat lah. Hak mengupak kalau dolah tahun ni memang marah sungguh lah. Ni tak ada mengena dengan hidup mati ni tak, contohnya. Lepas tu je dengar je. Maka dengar pun dia katakan berdosa juga. Dosa sekali juga. Kenapa? Kerana orang bila nak mengopak, orang bila nak kata kat orang, kalau tak ada orang dengar, dia nak kata senyap itu. Kadang kalau orang mengopak ni sengelai cari. Mana dah boleh ada kedai kopi duduk sini dulu mu nak tahu ada cerita sedap ni. Sudah. Batu ni pun dah apa aku nak dengar kau. Nak dengar kau, kita pun hambah pula. Pakai je selalu sekali jugalah. Walaupun kita nak cakap, kita tupang dengar je. Mana? Widya kabur. Dan tak ada. Dan lagi pula tidak ada bantuan. Rasa cerita orang sini. Mau cerita lain rasa cerita aku contohnya tak ada. Dia senyap. Gini weh, aku baru tahu. Kalau mu tak kabur aku tak tahu. Situ pula jadi rosak semana. Jadi uzur sekejap lah dah. Patut pun ingat ke baik sangat. Kita dah suka dia baik selama ni. Contohnya mana kata dengar akan keburukan orang tersebut. Dan lagi pula dia kata sekiranya dan orang yang mendengar dikira sama hukumnya dengan orang yang mengumpat. Bila ni dikatakan sama? Kalau dia tidak mengingkari umpatannya itu. Mana? Kalau dia tak tegah, orang dengar ngumpat. Dia kata benda duk ngumpat orang lari tu ni apa dak tiba-tiba orang macam cakap depan kita. Kita duduk ramai-ramai. Tiba mari seorang tu kita tak kenal dah. Dia kawan pada kawan hak nu lah kawan kita pun. Bila kita tembak, maka kita pun kata biar dak dengar apa. Dak lagi jauh dulu kita mengingkari. Ni tak termasuk. Tapi kalau hak termasuk mana? Hak situ dengar belaka, dengar. Gini-gini. Maka masuk sekali juga, berkongsi juga. Dengan apa yang diumpatkan tersebut. Seperti mana itulah Allah Ta'ala kata dosa mengumpat sama juga dia kata Allah Ta'ala kata ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahmi akhihi maitan. Naklah Allah kamu jauh daripada al-ghibah. Fa innal ghibata, bahawasanya ghibah ni
Allah Ta'ala kata, ayuhibbu ahadakum, adakah kamu kasih akan memakan daging saudara sekalian kamu? Tak suka tak? Kalau sekiranya Allah Ta'ala kata aku ambil daging siang, daging saudara mu hidup-hidup ni bagi mu makan, tak tak? Ada. Pakai Tuhan jawab, dia tahu memang tak ambuh ada orang nak makan daging saudara ni. Tak, daging lembu metah kau tak makan. Tak, ada orang nak makan daging metah, tu orang masak dulu. Tak, buat kari ke, buat sup ke. Mana kata daging manusia metah ni suruh makan. Nabi kata, Allah Ta'ala kata, fakarihtumuhu, maka sudah tentulah kamu benci. Nak mudah berahi. Siapa dia jawab ni? Tuhan jawab. Berapa Tuhan jawab? Tuhan tahu dah. Aku jadi manusia ni tak ada orang wahai makan daging saudara sendiri. Nak hodok jadi orang hodok pergi mari sekali. Maka situ mana ayat teruknya orang yang dosa, orang yang suka mengopak. Nak mengopak dok cerita orang, pergi situ cerita orang ni, pergi sini cerita orang ni. Nak cerita ni cerita orang ni, bahaya. Bukan kata sedap, gini-gini tak, bahaya mengopak ni. Mana boleh menjadikan pecah belah macam-macam. Dia masalah dia dengan orang tu, masalah dengan kita pun. Kita dia cerita pasal dia gini. Dah tahu tak kes ni buat apa jadi tu. Dia gini. Orang hak cerita pula. Dah dia kata betul dah, hak betul tu mengopak Nabi kata. Hak betul tu. Kalau hak dah betul, dah betul apa panggil fitnah. Hak dah betul. Benda dah buat pun. Mana? Dia kata ni toh curi motor dah ayah kata dah kat muka bocik tu rebah. Dia ambil video ni toh motor ni hilang ni dah curi. Dah betul lah orang ni akak motor pun hilang. Orang ni dia tolong akak je. Lepas tu siapa curi ni toh ni tolong buat lari ni. Video viral video tersebut. Betul jadi fitnah. Maka dia kata bahawa sejalan lagi pula dan begitulah pula hendaklah engkau menjaga seluruh anggotamu seperti engkau menjaga perut dan kemaluanmu. Mana ngaji ke perut? Apa panggil puasa hak zahir ni lagu mana? Puasa zahir ialah mencegah diri daripada makan dan minum dan juga jimuk di siang hari. Tak? Mana jimuk ni mulai kemaluan lah. Maka kita pelihara setiap hari. Begitulah juga dengan perut. Mana perut jaga ni? Daripada makan yang minum yang halal dan juga berbuka dengan perkara yang haram. Betullah Nabi suruh kita jaga daripada perkara yang haram. Jangan kita makan benda-benda yang haram. Tak, kalau perut tersebut seperti engkau menjaga perut daripada memasuki akan dalam perutnya daripada perkara-perkara yang haram. Seperti Allah Nabi kata kullu lahmi min haramin fannaru aula bih. Dan barang siapa yang berpuasa di siang hari dan makan dengan yang haram, seolah-olahnya dia sedang membina mahligai dan dia merobohkan akan kota tersebut. Nak bina bangunan mahligai istana, tapi dalam masa yang sama dia pergi rombok sendiri. Ada faedah lah. Kita nak bina nak duduk, tiba-tiba bina rombok. Kita kalau kiranya orang buat lebih kurang pun kena rombok mula memikir 14 kali Allah habis pula ada 40,000. Dah apa? Tukang cak ayang. Tukang cak ayang dulu ni. Buat rumah tiba-tiba rumah sangat tungging dah. Atap pun bocor. Mari tukang mana? Tukang hak profesional tengok. Kena gini kena rombok habis Allah kena rombok pula dah. Banyak pula dah. Dah dia buat gitu. Kalau orang yang mana dia puasa buat mahligai buat istana boleh tak? Tiba-tiba dia buka dengan benda haram. Tak, benda haram ni sama ada dengan ain barang tu sendiri ataupun mana ataupun pada perkara yang melalui mana wasilah perkara yang haram. Mana seperti duit yang diambil dengan cara yang haram. Tak, nega bulan puasa. Tak, nega dak amanah contohnya. Tak, orang nega pun nega. Tak, nega tapi barang dah kosong. Tak, nampak dua comel tapi dah tak ada. Kata tak apa panggil combo. Tak, apa panggil cih leleh dalam tapi ada pun. Contohnya maka makanlah daripada harta yang haram nipu. Asal air Milo dia kata ni Milo ni dah koko. Menipu dalam menegang. Masalah termasuk Allah Ta'ala kata buka puasa dengan duit tersebut. Maka ibarat puasa sehari, maka mana habis harta dia ibarat dia katok semula mahligai tersebut. Tak ada faedah benda ya.
Dan lagi pula dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsum yuftirna as-siyama, iaitulah 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Bukan batal puasa ni, puasa sah tak? Sah. Nah, sah tak? Sah. Tak ada awal dah Tuhan. Tapi pahala, ganjaran pahala puasa ni tak ada, kosong. Mana dak naik dah. Apa setakat kata sah gitu je lah, tapi pahala tak ada. Mana 5 perkara Nabi kata kalau orang buat ni dalam bulan puasa, maka menyebabkan pahala puasanya terbatal. Tak ada tu pada puasa. Puasa letih haji lah. Mana yang pertamanya Nabi kata, bukan kata 5 perkara dalam puasa, bulan lain pun kalau buat pun mana jadi berdosa jugalah. Bukan kata bulan puasa je, bulan lain tak, bulan lain pun lebih lagi lah. Dan kata yang pertama al-kazibu, iaitulah berbohong. Tak suka bohong. Tak. Jual macam luar dia, jual nipu. Tak. Gua ni tak tulis apa panggil dalam banner tu cis leleh. Tak, contohnya. Tak tulis ni memang sedap ni. Tak, barang power punya, barang power punya. Tak, bila-bila beli Allah tak ada benda satu, kosong. Tak benda. Tak. Mana kata menipu dalam perniagaan, menipu dalam cakap. Dia kata tak apa, barang kat siapa raya ke siapa pembimbang lah. Tiba-tiba tak ada kaki lipat, ada duit sekali habis. Tak, duit habis hangu, barang pun tak siapa. Tak. Dengan keadaan menipu mana? Scammer. Tak. Betul ni banyak ni akhir zaman scammer lah. Tak. Ni scammer, tipu duit orang ni. Mana? Puluh-puluh ribu kaya dengan hasil nipu, ada keberkatan. Maka ibadah dia tak diterima oleh Allah Ta'ala, pahala tak ada sehabuk. Dan lagi pula dia kata, dan mengupak, dok cerita akadkan orang. Nah, akad perkara yang Allah benci. Dan lagi pula ya seterusnya Allah Nabi kata wan namimah, iaitulah fitnah. Mana fitnah ataupun mengadu domba. Macam tadi lah, ambil rakam video dah molek. Orang pun kata Allah mutus hilang dah, pelik sekian-sekian. Nah, bila waktu sekian-sekian, bila tengok dah molek hak berlaku dengan hari yang sama, orang ni pun cerita naik motor rebah, orang ni tolong akad motor. Nak tolong akad motor, patut orang dah molek betul orang rakam. Nak dah molek hari yang sama juga, petang kat sikit motor tu hilang. Tu buat video, hang ni toh ni hok curi ni, dia pegang motor lagi. Sudah dak fitnah macam-macam lah ni. Video sekerat, nak fitnah kata hak ni, dak kata sekian hak ni boleh buat, padahal fitnah. Mana video tu video sekerat. Nak, padahal kalau video panjang banyak lagi apa soalan hak jawab tu. Cuma jawab sekerat je. Orang ni kan nak dapat fitnah apa panggil mata lalat. Mata lalat situ nak cari kesalahan hak mana hak salah. Tak, bukan cara betul. Kalau cara betul je dengar habis ya. Gini habis pun. Tak, kalau dengar sekerat habis ya. Dan juga fitnah ataupun orang yang mana namimatun, nak dikatakan orang yang mengadu domba. Tak, mengadu domba mana? Orang yang panggil batu api. Tak, jirang sebelah ni baik ada arah lah. Baik sungguh. Tak, makan tiap kali beli, tak beli juga untuk jirang sebelah ni. Tak, panggil baik sungguh. Tak, kalau pergi mana-mana pun memang wajib akan beri juga. Mana? Buah tangan kepada jirang sebelah. Tiba-tiba orang ni mari seorang ni tak puas hati, dia kata baik molek ni. Nak orang ni video ni. Tak, balah buat fitnah sekian jadi balah 2 orang. Nah, ni berat tu. Dan lagi pula melihat perempuan, Nabi kata juga wan nazaru bi syahwatin wal yaminul kadhibu, melihat perempuan yang bukan mahram dengan syahwat dan sumpah palsu. Mana tengok perempuan yang bukan mahram dengan syahwat, tengok perempuan naik syahwat. Nah, tambah mohon ni lagilah. Batulah kita kena sentiasa memelihara akal pandangan, kena pelihara. Tengok puan syahwat naik. Dan lagi pula sumpah palsu. Mana kalau orang panggil sumpah palsu lah. Kalau peguam kok, nak apa kalau orang jadi saksi palsu. Mana saksi palsu, mana kata orang ni salah tapi dia buat juga biar orang ni betul. Ni berat ni. Mana kata 5 perkara ni puasanya, pahalanya tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, innamas saumu junnatun fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfasu fala yafsuk wala yajhal fa inna mru'um qatalahu aw syatamahu faltakul inni shaimun wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumin Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.